ini. Okey, kepada pelajar-pelajar yang ada di luar rumah okey, yang tak ada buku teks ke apa semua, hanya mendengar sahaja kan. Tengok betul-betul. Jangan pula korang tengok dan dengar betul-betul. Jangan pula korang kata apa, suka-suka hati nak bergerak sana bergerak sini. Dengar dulu. Alah, setengah jam je ni. Okey. Lebih kurang dalam 1 jam. Okey, tinggal 45 minit lagi. Kemudian kau nak pergi mana, kau pergilah. Okey. Jadi dengar betul-betul. Yang penting dengar. Alright. So kita nak lihat di sini berkaitan dengan berkaitan dengan pembangunan lestari. Okey. Baik, kita lihat apa itu pembangunan lestari. So pembangunan lestari sebenarnya ialah pembangunan yang memenuhi, yang pertama, memenuhi keperluan pada masa ini. Tanpa perkataan kata kunci dia itu tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka pula. Maksudnya di sini okey, pembangunan lestari maksudnya adalah pembangunan yang kita memenuhi keperluan kita pada masa sekarang, tetapi keperluan itu juga boleh diguna pakai untuk anak-anak cucu kita. Itu pembangunan lestari. Contohlah, kalau kita tebang hutan hari ini, okey, kita tebang hutan banyak-banyak, tebang kan. Tetapi kan, kalau kita tebang sahaja tanpa kita tanam semula, tanpa kita membuat usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan, agak-agak kamu anak cucu kamu nanti boleh tengok hutan lagi tak agak-agaknya? Agak-agaknya lah. Ya. Tidak. Kan? Dia akan tengok gambar je. Semua kawasan di Malaysia dah jadi bandar, dah jadi kawasan pertanian. Kemudian dia kata apa? Okey, kemudian kita tunjuk gambar saja. Okey, dulu Malaysia satu ketika dahulu ada banyak hutan. Mana ada? Saya tak pernah tengok pun. Generasi akan datang. Oh, tak pernah tengok kan? Ini gambar dia. Ini tahun bila cikgu? Oh, ini tahun 2020. Ingat sekarang ni korang dah tahun 2100. 2100 hutan dah tak ada dah. Kan? So sorry lah. Kan? Maknanya, cikgu, kenapa hutan tak ada lagi, cikgu? Oh, generasi-generasi bapak-bapak kamu dulu. Ibu-ibu bapak-bapak semua juga kan. Datuk-datuk kamu dah clearkan hutan. Dia orang guna pakai untuk dia orang. Generasi akan datang kata apa? Betul-betul kedekut tamak betul lah dia orang ni kan. Patutnya dia orang tinggalkanlah sikit untuk kita. Generasi kita ni. Generasi tahun 2100 ni. Kan apalah generasi tahun 2020-2021 ni. Nampak tak? Itu bukan pembangunan lestari. So kalau pembangunan lestari, ya betul Abdul Rahman. Hutan Amazon memang hutan yang dilindungi. Ya betul Airil. Ibu, bapa, siapa yang punya anak bilang-bilang sama aku. Ya. Ya. Jadi hutan Amazon memang antara hutan yang dilindungi. Yes, betul. Okey. Jadi ini pembangunan lestari. Jadi peranan dia adalah sebagai satu gagasan. Baik. Nak tanyalah, apa itu gagasan? Apa itu gagasan? Macam tak pernah dengar je cikgu. Ni nak ajar ni. Apa itu gagasan? Bukan gagasan, bukan gagasan. Apa itu gagasan? Siapa tahu? Okey, tak tahu. Okey, tak tahu. Cikgu bagi tahu. Gagasan itu, okey, take note benda ni. Gagasan. Ini perkataan baru supaya kamu faham. Gagasan tu maksudnya adalah wawasan. Ataupun kita kata matlamat. Itu maksud gagasan. Okey, ataupun matlamat. Jadi, kalau kita lihat, kita boleh highlightkan perkataan ini. Okay, gagasan ataupun wawasan. Wawasan, gagasan ya. Okey, baik. So, gagasan ini, okey, ataupun wawasan ataupun matlamat. So, dia kata, peranan pembangunan lestari ini sebenarnya adalah sebagai satu wawasan, satu matlamat pembangunan moden. Maknanya membangunkan
Secara moden, kita nak moden, betul. Kita tak nak ketinggalan, kita nak moden. Okey, kita nak moden. Okey, yang paling proaktif, maknanya yang paling agresif dan praktikal, okey, untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemuliharaan alam sekitar. Kita nak bangunkan negara kita. Kita nak majukan negara kita. Tapi dalam masa yang sama, kita nak pelihara hutan. Kita nak pelihara alam sekitar. To get balance. Itu yang dipanggil pembangunan lestari. Macam korang lah kan. Betul tak? Macam korang Korang nak belajar. Tapi at the same time, korang nak main PUBG. Korang nak main ML. Korang nak tengok drama Korea. Kan? Tapi to get balance tu macam mana? Kamu tak boleh berlebihan dalam PUBG ataupun tengok drama Korea. Kamu kena seimbangkan dengan belajar. So to get balance itu, kalau banyak kali dalam game. Okay. Darwin pemenung. Betul tak? Setuju tak? Lebihkan baca Al-Quran. Okay. Boleh hilang. Lebihkan baca Al-Quran. Real. Itu teori real. Teori memang boleh cerita. Baca Quran lah kan. Solat lah. Tahajud lah. Tu semua teori real. Okey, sila berpijak di bumi yang nyata. Berapa ramai kat sini yang dalam setiap hari baca Quran? Boleh angkat tangan tak nak tengok? Subuh pun tak bangun, lagi cerita. Kan? Okay, the game is fun until selalu siswa. Ya, betul, Abdul Rahman. Saya baca surah dalam solat. Itu baca surah, pandai. Dia baca Quran. Ada buat? Kan? Setiap hari satu muka surat ada? Tak ada. Berpijaklah di bumi yang nyata. Okay? Jadi kalau tak baca, ngaku je lah kan. Tak payah cerita lembat sangat lah kan. Okay, baik. Kita lihat di sini. Baik, pembangunan lestari. Bagaimana untuk pemeliharaan? Okey, so kalau kita lihat pemeliharaan iaitu perintis pembangunan bandar. Maknanya kita nak bangunkan bandar pentadbiran, pembangunan bandar dengan konsep teknologi hijau. Bandar-bandar yang dibina berasaskan bandar dalam taman. Wow, menarik tu. Jadi dengan cara ini, kita dapat memelihara hutan dalam bentuk eko-pelancongan dan hutan bandar. Baik. So, kalau katakan perintis tu apa cikgu? Bagus soalan tu. Baik, perintis itu maknanya kita kata sebagai, dalam bahasa Inggerisnya dipanggil pioneer. Ataupun kita kata orang yang mencetuskan evolusi, mencetuskan perubahan. Itu dipanggil perintis. Perintis. Orang yang memulakan. Itu dipanggil perintis. Jadi pemeliharaan ini kalau kita lihat perintis pembangunan bandar pentadbiran, maknanya pencetus kepada pembangunan bandar dengan konsep teknologi hijau. Jadi maknanya apa tahu? Ada bandar, tapi bandar tu dalam taman. Okay. Contohnya hutan Bandar Putra di Johor. Ini hutan Bandar Putra di Johor. Kan. Jadi bila kita nak tengok kat mana hutan bandar ni, macam tak biasa pula kan. Kalau dalam kelas cikgu ni, kalau kita agak-agak tak tahu, kita pun pergilah melawat. Siapa nak ikut? Siapa nak ikut kita pergi melawat? Melawat hutan bandar. Okay. Jom kita tengok. Hutan bandar katanya hutan bandar di Johor. Hutan Bandar Putra. Jom kita tengok kat mana sebenarnya hutan bandar Putra. Okay. So hutan Bandar Putra. Okay, jom cikgu bawa kamu ke tempat dia. So okay. Hutan bandar di Kulai. Okay, ini di Johor. Bagaimana dia punya spesifiknya hutan bandar ni?
Jom just okey. Baik. Anda perhatikan di sini, okey, kalau kamu lihat, okey, hutan bandar Kulai ini rasanya ini gambar dalam pembinaan sebenarnya. Dia dalam pembinaan. Namun kalau kamu lihat di sini, kelilingnya, okey, ada kawasan-kawasan hutan. Okey, di sekelilingnya ada kawasan-kawasan hutan. Maknanya dia masih ada hutan, tetapi dia ada juga kawasan di bandar. So kalau kita pergi ke kawasan hutan bandar Kulai ni, bagaimana ropernya? Ada roper dia bagaimana? Macam mana roper dia? Jadi kita nak lihat hutan bandar Kulai ni bagaimana? Okey. Baik. Kalau kamu lihat di sini, okey, inilah dia. Dia masih lagi dalam pembinaan. Masih lagi dalam pembinaan. Namun kalau kamu lihat, inilah antara projek untuk hutan bandar. Okey. Ini kawasan taman dia. Okey, dan banyak pokok-pokok yang ada di sini. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat adanya rumah-rumah teras. Rumah-rumah banglo yang mana di kawasan di tepi-tepinya ada kawasan hutan. Cuma malas nak tengok harga. Cuba tengok harga tu. Cuba tengok harga rumah dia. Kan. Tertera. Ini okey. Wow, harga rumah dia. Ini bukan harga mampu milik. Ini harga cuma ini adalah harga rumah mampu tengok. Mampu tengok aja, bukan mampu milik, mampu tengok. Okey. Mampu tengok, mampu balik. Kan? Dah tengok balik. Tak mampu nak beli dia. Mampu bau, mampu bau. Mampu bau pun boleh. Tak mampu nak beli. Jadi kita buat apa? Kita mampu apa? Mampu tengok je lah. Mampu tengok je lah harga dia. Harga dekat rumah dekat Johor 2 juta. Kau bayangkanlah rumah kat Johor harga 2 juta. Kalau KL tak payah cerita lah. Masuk cuaca nak beli, tengok rumah balik. Betul kan. Jadi tapi memanglah sekarang ni kan harga rumah memang sangat mahal. Memang sangat mahal. Jadi so kemungkinan besar akan ada usaha-usaha untuk mengurangkan harga rumah lah, kerana melampau sangat harga rumah tu kan. Kita tadi pergi tengok kawasan itu, dan kalau kamu lihat di sekelilingnya, nampak tak? Ada masih lagi dikekalkan pokok-pokok hutan yang ada di situ masih dikekalkan. Dengan tujuan supaya apa? Ada kolam. Supaya apa? Supaya kawasan itu tidak menjejaskan hutan yang terdapat di situ. So kalau kita lihat satu lagi tempat, satu lagi tempat yang ada di sini, nampak tak? Lain macam kawasan rumah dia ni. Baik. Cantik. Kawasan rumah tapi ada tempat untuk berjoging. Ada tempat untuk pokok-pokok. Nampak tak? Dia tanam pokok-pokok. Memanglah ada orang pandai. Nampak? Ada kolam. Ada kolam. Tapi kamu perasan tak? Kamu perasan tak? Dia ada tanam pokok-pokok yang besar kat situ. Pokok-pokok tu kecil lagi. Tapi maknanya sekarang ni dah besar lah kan. Dah tinggi-tinggi. So pokok-pokok ini bermakna tujuan kenapa ditanam banyak pokok? Untuk menghasilkan hutan dalam bandar. Hutan dalam bandar. So ini hutan Bandar Putra di mana? Di Johor. So di Johor inilah dia hutan bandar yang masih lagi, kalau tak salah cikgu, masih lagi dalam pembinaan lah. Dalam pembinaan. Mesti sejuk bayangkanlah, memang sejuk. Siapa pernah tinggal di kampung dia tahulah memang sejuk kot. Baik. So itu contoh pembangunan lestari. Dia seimbangkan rumah dengan kawasan-kawasan hutan. Baik, itu pemeliharaan. Yang kedua iaitu pemeliharaan.
So pemeliharaan iaitu kita lihat usaha dan komitmen berterusan, okay, ke arah perbaikan kualiti persekitaran dan memastikan aktiviti pembandaran yang mengambil kira aspek apa tahu? Paling penting nak bina bandar boleh, tapi kena ambil kira aspek pengurangan pelepasan karbon dan galakkan kepada ekonomi hijau ataupun green business dan gaya hidup karbon yang rendah. Jadi ini antara usaha untuk kita kata mengurangkan ataupun membaik pulih kualiti persekitaran. Jadi contohnya mewujudkan taman etnobotani di Putrajaya yang bertindak sebagai pusat domestik dan pemeliharaan ex situ tumbuh-tumbuhan, ubat-ubatan dan beraroma. Tak. Ex situ tidak kena mengena dengan ex korang yang ada kat situ. Tak ada, jauh gila, tak ada. Okey, X itu bukannya X korang yang ada kat situ. Tak ada kena mengena. Jangan buat pasal. Okey, tak ada kena mengena. Okey. Okey. Jadi X itu ni bermaksud program pengurusan sumber genetik tumbuhan di luar kawasan asal seperti di ladang, di taman botani dan juga di taman pertanian. Maksudnya di sini iaitu mereka mewujudkan satu taman etnobotani yang bertindak untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang boleh membawa yang boleh dijadikan ubat dan beraroma, maknanya ada yang bau-bau wangi, tetapi dia bukan tanam di kawasan hutan asal dia, tapi di kawasan taman etnobotani. Jadi itu dipanggil kita kata pemeliharaan ex situ. Ex situ. Okey. Jadi itu yang dikatakan sebagai ex situ lah. Bukan ex kamu yang di situ ya. Cikgu tak nak tahu pun ex kamu. Lantaklah dia. Okey. Dan ada aku kisah. Okey. Baik. So jom kita tengok. Ada tak taman etnobotani. Taman etnobotani. Okey, jom kita pergi tengok. Oh, banyak taman etnobotani. Ada 3 tempat di taman etnobotani. Satu di tengah-tengah KL. Taman etnobotani. Wah, di tengah-tengah KL. Okey. So, kalau kita lihat di taman etnobotani ni ada apa ni cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey, taman etnobotanik dengan etnobotanik. Etno ni sebenarnya merujuk kepada campuran. Kalau botanik tu maknanya taman-taman pokok botanik saja. Tapi kalau etnobotanik dia campuran. Dia bercampur-campur lah pokok-pokok dia. Okey. Dan taman etnobotanik ni tak nampak pula dia punya kawasan dia sebab tak ada tempat yang turun. Tak ada tempat yang boleh dituruni. Tapi mungkin kita boleh pergi ke taman etnobotani yang lain. Okey, etnobotani. Iaitu kita mungkin ada di Presin 1 Putrajaya. Jom kita pergi. Putrajaya, taman etnobotani. Ada rupanya. Di Putrajaya. Apa yang ada di sini? Okey. Baik. So pun tak ada apa-apa sangat, tapi kita boleh pergilah. Asalkan ada kan, kita nak tengok apa yang ada di sini. Okey. Boleh turun ke tak boleh turun? Kasih turun ke tak kasih turun ni? Mau kasih turun ke tak mau kasih turun? Tak mau juga. Okey. So kalau tak mau kita pergi ke sini. Okey. So kalau kita lihat taman etnobotani. Okey, kasih turun kasih turun. Baik. Okey, so dia dalam bentuk taman. Okey. Dan juga rasanya masih lagi dalam pembinaan rasanya. Rasanya masih lagi dalam pembinaan. Okey. Terdapat pokok-pokok pisang,
okey, dan juga pokok-pokok hutan yang ada di sini. Okey. Jadi kalau kamu perasan pokok-pokok di sini dia agak berbeza sedikit. Okey, berbeza sedikit. Kerana apa? Kerana ini bukan pokok-pokok yang biasa yang ada kat tepi jalan rumah kamu. Okey, tapi ini adalah pokok-pokok herba. Okey, pokok-pokok herba yang boleh dijadikan ubat-ubatan dan sebagainya lah. Okey. Jadi kalau kita lihat pokok pun daun dia pun berbeza. Anda lihat daun dia berbeza ni pokok herba ni, ini pokok akasia ni. Nampak ni. Berjumbai-berjumbai ni. Orang dulu-dulu pokok ni ada orang paling takut. Sebab dia kata kalau kat pokok ni dekat atas-atas ni mesti ada macam-macam lah kan. Mesti ada macam-macam. Kan. So pokok-pokok macam ni memang digeruni oleh kanak-kanak dulu lah. Kanak-kanak dulu. Okey. Ini di Putrajaya. Maknanya kita nak cerita iaitu terdapat banyak usaha-usaha kerajaan ke arah memelihara dan memelihara hutan. Itu bagus. Contohnya pembangunan lestari yang kalau kita lihat di sini iaitu di Putrajaya dan juga Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia iaitu FRIM. Itu kita dah pergi FRIM kan. Kita dah tengok kawasan hutan dan juga kita dah tengok tadi kita dah tengok Putrajaya. So ini adalah pembangunan lestari. Okey, iaitu kawasan bandar tetapi masih kekalkan hutan di situ. Okey. So kita lihat peranan agensi dalam pengurusan hutan di Malaysia. So ada beberapa agensi ataupun kita kata badan kerajaan dan bukan kerajaan yang tugas dia menguruskan hutan di Malaysia. Antaranya badan kerajaan yang pertama sekali iaitu kalau kamu kena lihat iaitu Jabatan Alam Sekitar. Di mana Jabatan Alam Sekitar ini bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan dasar serta strategi berkaitan biodiversiti dan perhutanan. Melalui Jabatan Alam Sekitar akan menguruskan hutan secara berkekalan dan juga penyelidikan dan pembangunan perhutanan. So itu Jabatan Alam Sekitar. Dan untuk pengetahuan kamu, kalau kamu tengok kadang-kadang ada roadblock tau. Ada roadblock di mana Jabatan Alam Sekitar akan cek exhaust lori dan motor, exhaust lori yang mana kalau mengeluarkan asap hitam yang berlebihan maka Jabatan Alam Sekitar boleh mengeluarkan denda kepada pemilik lori tersebut kerana mencemarkan alam sekitar. Siapa yang mengeluarkan tu? Jabatan Alam Sekitar. Betul. Jadi itu tugas Jabatan Alam Sekitar memastikan supaya tidak ada pencemaran pada alam sekitar. Yang kedua iaitu Sabah Forestry Department, di mana kalau kita lihat bertanggungjawab dalam memberi perlindungan dan pemeliharaan rizab hutan. Maknanya rizab maknanya simpanan. Ingat perkataan rizab datang daripada perkataan reserve. So reserve tu simpanan. Maknanya Sabah Forestry Department ni adalah melindungi dan memelihara hutan-hutan simpan berdasarkan konsep pengurusan hutan lestari dan merupakan penjaga kepada kira-kira 49.1% keluasan tanah di negeri Sabah pada tahun 2013. Penjaga kepada 49.1%. Maknanya 49.1% tu kawasan Sabah adalah masih lagi hutan tau. Masih hutan. Itu Sabah Forestry Department. Yang ketiga iaitu Sarawak Forestry Corporation. Kamu lihat gambar-gambar logo dia, Sarawak Forestry Corporation. Melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, pemeliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan penguatkuasaan serta pematuhan penyelidikan dan pembangunan perhutanan, iaitu memelihara kawasan hutan di Sarawak lah. Kalau tadi Sabah,
untuk di Sabah, kalau Jabatan Alam Sekitar untuk seluruh negara. Ini sebuah badan kerajaan, ini badan kerajaan. Kemudian Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara yang kita kenali sebagai Perhilitan. Perhilitan iaitu Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Itu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Peranan dia, mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi. Maknanya Jabatan Perhilitan ini tugasnya untuk mengekalkan kualiti kawasan-kawasan hutan ini supaya dia akan boleh digunakan untuk pembelajaran dan penyelidikan pada masa akan datang. So itu tugas perhilitan. Dan perhilitan juga akan meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan penglibatan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan konservasi. Konservasi maknanya perlindungan lah. Maknanya perlunya, pentingnya melindungi biodiversity hutan ini. Penting. Sebab itu macam kamu kalau masuk hutan, jangan buang plastik dalam hutan. Jangan buang sampah dalam hutan. Jangan buang bekas-bekas aiskrim dalam hutan. Nanti kalau monyet, kalau katakan himau, dia makan plastik tu dah tercekik, langsung mati. Salah siapa? Salah manusia. Sebab membuang plastik merata-rata. Dia orang tak tahu, dia orang tahu makan je binatang ni. Jadi perlunya untuk masyarakat sedar, supaya jagalah kebersihan walau dalam hutan. Janganlah sampai penyu memang biasa makan plastik, betul. Tetapi kalau dalam hutan pun sama, binatang pun ada yang tercekik tau. Betul. Kesian. Tak adanya dia kata apa, dia takkan bertanya pada kamu dulu. Ini plastik ke? Boleh makan ke? Tak ada. Tak tanya. Kod-kod dalam hutan tu ada penjaga. Habis tak ada. Jadi itu yang kita kena ingat. Buang sampah tu biar tempatnya. Risau cikgu kalau dia tanya, limau kalau datang sebelah kamu, dia tanya, tumpang makan boleh? Kau agak, kau nak jawab? Nak jawab apa limau tu tanya? Kelang kabut kau lari. Sebab cikgu sendiri ada pengalaman ada pengalaman masuk ke dalam kebun yang bersebelahan hutan. Kebun durian. Bersebelahan hutan, di mana bila cikgu nak balik tu, cikgu nak datang. Bukan nak balik, nak datang. Kemudian perasan ada beruang. Ada beruang dalam hutan tu. Tengah ambil, serius, memang serius. Ini arwah ayah cikgu punya kebun lah. Dia tengah ambil durian. The problem is, beruang tu beruang warna putih. Itu satu. Yang kedua, dia ambil sambil berdiri. Dia berdiri kan? Dia berdiri. Beruang warna putih. Dan dia berdiri. Kamu agak cikgu nak tunggu. Memang tak lah, balik. Jadi, so ada ke di Malaysia beruang kutub? Tak ada. Jadi macam mana beruang tu putih? Bukan sebarang beruang. Takut menyerupai beruang aja. Albino ke? Takut bukan beruang. Takut dia menyerupai beruang. So lebih baiklah. Kan? Langsung belah. Sampai sekarang tak pergi lagi. Baik. Itu perhilitan jangan main-main. Baik. Seterusnya kita lihat di sini iaitu Institut Penyelidikan Perhutanan ataupun FRIM yang kita dah tengok hari itu. So FRIM berperanan menjana pengetahuan dan membangunkan teknologi yang bersesuaian untuk pemeliharaan, pengurusan dan pembangunan serta penggunaan sumber-sumber hutan serta meningkatkan kesedaran terhadap peranan alam sekitar dan pemeliharaan hutan. Maknanya di sini
FRIM juga adalah bertugas untuk memberi kesedaran kepada rakyat tentang pentingnya memelihara alam sekitar dan hutan. So ini daripada badan kerajaan. Ada Jabatan Alam Sekitar, Sabah Forestry Department, Sarawak Forestry Department, kemudian Perhilitan dan juga FRIM. So ada 5. Ada 5 badan kerajaan. Dan kita ada juga badan yang bukan kerajaan. Maknanya ini di pihak swasta ataupun di pihak individu dan pertubuhan-pertubuhan. Contohnya Sahabat Alam Malaysia. Sahabat Alam Malaysia ni, kamu boleh daftar diri untuk menjadi ahli Sahabat Alam Malaysia ni. So dia buat apa? Dia adakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi adalah secara lestari. Dan peranan mereka paling penting mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Maknanya perlu kepada kemajuan tetapi dalam masa yang sama sila jaga alam sekitar. So, itu Sahabat Alam Malaysia, kempen. Kemudian satu lagi iaitu Malaysian Nature Society. Melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan, juga memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan MNS ni. Kalau kamu tengok gambar ni lambang binatang apa ni? Ni binatang apa ni? Siapa tahu? Ni binatang apa? Ini tapir, jangan kata panda. Aku cepuk kau sekarang. Ini bukan panda. Ini tapir ataupun tenuk. Tapir dengan tenuk sama lah sebenarnya. Merujuk kepada binatang yang sama. Tapir dan tenuk. Dia ada 2 color dia punya badan dia. Tapir dan tenuk. Dia antara binatang yang mengalami kepupusan. Ini gambar, maknanya logo untuk MNS, Malaysian Nature Society. Kemudian kita ada traffic. The Wildlife Trade Monitoring Network. Wildlife Trade Monitoring. So, peranan dia iaitu menguruskan perdagangan, sebab ada perkataan trade kat sini, maknanya dia menguruskan perdagangan yang mapan melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar tanpa merosakkan integriti sistem ekologi. Maknanya di sini dia menguruskan jual beli. Tetapi jual beli melibatkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan liar. Contohnya dia jual ular tendung selar ke, jual ular sawa ke, ataupun binatang-binatang eksotik ya. Tetapi dia akan menjual itu kepada orang yang benar-benar ataupun pihak yang benar-benar tahu menjaganya dan berlesen. So dia akan monitor penjualan ini sebab binatang-binatang ni ramai orang suka makan. Ada setengah negara dia suka makan gajah. Penduduk dia makan gajah. Ada setengah negara ni penduduk dia suka makan ular tedung. Ada macam-macam. Jadi, hai Sam. Ada. Okey. Ya betul. Ada yang makan ikan lumba-lumba dengan harapan mereka boleh menang dalam perlumbaan seterusnya. So tak ada. Jadi sebab itu kalau kita lihat kepupusan ini berlaku. Okey. Jadi itulah yang berlaku dari mana? Dan nak bila ni? 10 minit lagi It's okay. Alright. So, Maisara, jangan kau gelak sangat. Cikgu tengah menghadapi 2 orang Maisara. Ini Maisara, yang ini pun Maisara juga. Okay. Baik. Alright. So, itu the Wildlife Trade Monitoring Network. So, itu yang menguruskan perdagangan. Baik. Kita lihat. Menguruskan sayang. Baik. Thank you sayang. Baik. Okay, kita teruskan. Okay, seterusnya iaitu kita ada GEC iaitu Global Environment Center. Alright. Di mana kalau kita lihat Global Environment Center ini
Okey, menggalakkan perlindungan, okey, dan penggunaan lestari hutan serta tanah-tanah yang lembap. So menggalakkannya. Okey. Okey, baik. Baik. Dan yang terkenal sekali untuk badan bukan kerajaan ialah WWF. Okay, WWF ini yang paling terkenal lah sebab dia melibatkan seluruh dunia. Kan cikgu dah bagi tahu apa itu WWF. Anyone here tahu apa itu WWF? Bukan World Wrestling Federation bukan. Bukan World Wrestling Federation. Dia tak ada kena dengan wrestling. So apa itu WWF? Okay, WWF ialah anyone here yang tahu WWF iaitu ianya adalah World Wide Forest, bukan, World Wildlife Fund. Fund maknanya dia tabung, dia adalah tabung, okey, kita kata sebagai tabung perlindungan haiwan liar. Yes. Okey. So, peranan WWF adalah untuk apa? Iaitu untuk, kalau kita lihat di sini, okey, adalah untuk menghentikan kemusnahan persekitaran alam. Menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah, iaitu memelihara kepelbagaian biologi dunia, memastikan sumber semula jadi boleh diperbaharui dan digunakan secara lestari, dan menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran awam. So ini antara kita kata sebagai badan bukan kerajaan yang terlibat dalam pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan. Sahabat Alam Malaysia, SAM, okay, Malaysian Nature Society, MNS, okay, Traffic, the Wildlife Trade Monitoring Network, kemudian GEC, Global Environment Center, dan juga WWF, World Wildlife Fund. Dan secara umumnya mereka semua berperanan untuk melindungi sumber hutan di mana-mana di seluruh dunia lah. Jadi inilah yang berkaitan dengan agensi-agensi, sama ada badan kerajaan atau badan bukan kerajaan yang terlibat dalam pemeliharaan sumber hutan di negara kita. Maka dengan dengan agensi itu, agensi kerajaan dan bukan kerajaan, maka kita telah pun tamat bab 10. Bab 10 iaitu pengurusan sumber hutan, di mana kita telah belajar dalam bab ini iaitu berkaitan dengan sumber hutan. Iaitu apa itu hutan? Kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan fauna. Flora dan fauna yang hidup secara semula jadi, dan pentingnya faedah-faedah pengurusan sumber. Apa faedah dia? Seimbangkan ekosistem, memenuhi keperluan masyarakat setempat untuk pelancongan dan juga membekalkan sumber bahan mentah. Dan antara pemeliharaan dan pemeliharaan sumber hutan, antara tindakan-tindakannya adalah seperti tapak Ramsar, geopark, taman negara, dan juga pembangunan lestari. Dan siapakah yang terlibat dalam pemeliharaan dan pemeliharaan ini? Iaitu terbagi kepada dua agensi yang terlibat, iaitu sama ada agensi kerajaan atau agensi bukan kerajaan. So antara agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar, Sabah Forestry Department, Sarawak Forestry Corporation, Perkhilitan dan juga FRIP. Manakala bukan kerajaan seperti SAM, MNS, Traffic, GEC dan juga WWF, World Wide Fund for Nature. World Wide Fund. So ini berkaitan dengan pengurusan sumber hutan. So anyone here ada apa-apa soalan ingin ditanyakan berkaitan dengan sumber hutan? Ya, nak tanya? Ada mana-mana yang tak faham? Well, sebenarnya topik ni sebenarnya simple aja. Cikgu. Ya, saya. Saya nak tanya. Negara apakah yang mempunyai sumber hutan yang semakin pupus? Negara yang semakin pupus hutan dia? Yes. Okey, kalau merujuk